ketat, seketat-ketatnya. Okey, kemudian korang karau lah perlahan-lahan. Karau dulu, bagi sampai tali ni tegang dengan line spooler. Aloha, Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua kawan-kawan. Tak kira di mana pun korang berada, yang ada di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, di Brunei, di Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Kalau korang faham dan fasih dalam bahasa Melayu lah. Abang doakan musim-musim COVID-19 ni korang di bawah lindungan Yang Maha Esa, stay safe dan semoga semuanya dilindungi daripada coronavirus. Kepada yang pertama kali baru sampai dekat channel ni, abang ucapkan selamat datang. Welcome to my channel. Sekiranya korang berminat dengan konten-konten yang ada dalam channel ni, okay, dan korang rasa benda ni bermanfaat untuk korang ataupun kawan-kawan korang ataupun geng-geng korang, abang jemput untuk korang tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang dapat notification untuk video-video terbaru akan datang. Okey, masa video lepas abang dapat request daripada seorang kawan, okay, daripada rakan kita yang minta tolong ajarkan cara macam mana nak spool tali dalam reel. So, hari ni abang nak sharekan tips cara macam mana nak masukkan tali dalam spool untuk beginner. Cara yang paling mudah, senang dan semua orang boleh buat. Penting sangat ke sampai kita kena tahu macam mana cara nak masukkan tali secara DIY? Cara nak masukkan tali sendiri. Dia agak penting. Pertamanya, kita memang kadang-kadang pergi kedai suruh diorang spoolkan tali sebab diorang pakai mesin lebih cepat. Tapi ketahuilah, kalau ada 100 kedai pancing, belum tentu 50 kedai pancing tu dia punya staff mahir dalam spool tali. Kebanyakan kes yang abang jumpa, dia orang spool tali ala kadar je. Tali tak ketat. Jadi bila kita cast tu nanti akan ada masalah. Yang keduanya, okay, kalau kita dekat rumah, okay, macam musim PKP ni kan, korang tak boleh nak keluar, kedai pancing pun tak buka, tapi nak tukar tali ataupun nak keluarkan tali, nak simpan dulu kemudian nanti nak masukkan balik, korang boleh spool sendiri kalau korang tahu cara basic macam mana nak spool tali tu. Yang ketiga, sekiranya korang pergi trip memancing yang melibatkan tempoh masa yang panjang, contoh dia macam 4 hari, 5 hari, sekiranya tali korang bermasalah masa dekat spot, korang ada bawa tali spare, kalau tak tahu spool tali, takkan asyik nak minta tolong kawan je kan. Kalau kita dapat buat sendiri adalah lebih baik. Yang ni abang nak sharekan biasanya apa yang terjadi sekiranya kita masukkan tali tak betul pada spool. Okay, yang pertama sekali, bila kita tak spool tali dengan betul, tali itu akan jadi longgar. Maksudnya dia tidak compact, tidak padat, tak ketat. So bila tak compact, tak padat ni, ada ke barang kalian bila lepas kita fight ikan yang ada sizing, menyebabkan tali tu tenggelam. Bila tali tu tenggelam, kita tak perasan. Tapi bila kita cast, sangkut. Dia boleh menyebabkan backlash. Worst case scenario, kita cast, sangkut, tapi gewang yang pergi tak kembali. Yang keduanya, kalau korang spool tali tak kemas dan tali tu longgar, ada ke barang kalian bila korang fight ikan besar, kena pula tali tu dah memang tak banyak dah, tinggal 50 meter, ikan tu fight memang kau-kau punya dah sampai ujung, tali tu melorot ke luar. Itu adalah kebarang kalian kedua, sekiranya korang tak spool tali dengan kemas dalam reel korang. Yang ketiganya, kalau korang tak spool tali dengan kemas, ada ke barang kalian korang tak dapat casting distance seperti yang korang nak, sebab tali tu longgar. Dalam tu berserabut, susunan tali dia tu tak berapa firm. Jadi bila korang cast tu, dia tak betul-betul regang. Bila dia tak betul regang, dia tak boleh nak bagi satu momentum force supaya dia dapat achieve distance tu. Okay guys, pertama sekali, ikatan yang korang kena mahirkan untuk ikat tali ataupun masukkan tali di dalam spool. Ikatan permulaan yang korang kena mahirkan adalah arbor knot. Arbor knot ni sangat-sangat mudah dan senang untuk korang ikut. So, korang kena mahir arbor knot. Yang kedua, of course, korang kena ada reel. Okay, tak kira lah BC ataupun spinning. Yang ni abang tunjuk contoh hari ni pada BC. Sebab BC ni je yang spool dia masih kosong dan tak ada tali. So untuk demo ni abang akan gunakan BC. Tapi apa yang abang share hari ni, korang boleh gunakan juga dekat spinning. Yang ketiga,
of course korang kena ada tali. Dan yang last sekali adalah line spooler. Okay, line spooler ni ada macam-macam jenis. Dia ada yang table mounted, dia ada yang jenis clip. Korang boleh buat research dan korang boleh cari dekat Shopee ataupun kat Lazada. Okay, macam yang abang punya ni adalah jenis glass mounted. Okay, so dia ada suction cup kat bawah ni, yang mana abang akan lekatkan dekat cermin ataupun dekat sliding door rumah abang lah. Itu yang abang buat. Korang boleh cari yang mounted dekat meja. Lebih mudah. Kalau mounted dekat meja, korang boleh ikat je. Ataupun ada yang boleh clip dekat rod pun boleh. Ada banyak jenis. Macam yang abang punya ni, abang beli kurang daripada RM10 dekat Lazada masa tu. So far Alhamdulillah lah, sampai hari ni masih bertahan lagi walaupun beli kat Lazada daripada China. So itulah tadi satu kemahiran, iaitu ikatan arbor knot, dan 3 peralatan asas yang korang kena ada untuk memudahkan korang spool tali sendiri. Reel, tali, line spooler. Okay, jangan buang masa lagi, jom kita. So untuk demo arbor knot ni, abang tunjukkan korang dengan menggunakan tali yang lebih besar supaya korang boleh nampak. So abang gunakan tali ni supaya korang boleh nampak. Untuk arbor knot ni, first kali yang korang kena buat adalah buatkan satu loop dekat ujung ni. Okay, tarik sampai mati. Sampai dia tutup. Tarik. Satu loop je kat mati, satu sumpulan macam itu. So anggaplah ini spool dan korang masuk tali tu dekat ni, daripada sini. Ini adalah arah spool, line guide. Korang masuk dan lilit. Okay, akan jadi macam gini. Lilit ni terpulang pada orang. Ada orang dia suka buat satu lilitan, ada orang buat 2 lilitan. Kalau 2 lilitan dia jadi macam gini. Maksudnya 2 kali dia lilit. So next step, tali yang ni, tali yang masuk ni, korang lalukan sebelah atas, pusingkan ke bawah, lalu ke sebelah atas, pusing ke bawah, pergi ke belakang dan tarik semula ke depan. Kemudian korang tarik sampai dia ketat. Tarik sampai dia ketat. Okay, sampai dia ketat. So beginilah ikatan permulaan untuk spool korang. So yang ini kita tarik ketat. Okay, nampak dia tak lari. Dia memang ketat dekat situ, dia akan grip pada spool. Okay, so ini adalah step pertama yang korang kena buat. So first kali yang korang kena pastikan adalah korang punya line spooler ni dalam keadaan tegak. So bila tali tu keluar memang tegak. Okay, so jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Rendah pun tak cantik, ngam-ngam, paras-paras korang pegang rod gitulah. Okay, paras-paras perut. Okay, so korang abang akan mountedkan kat sini. Okay, so abang akan mountedkan kat sini. Adjust kasih tegak, then lock. So macam yang abang punya ni, abang kena buka dulu. Okay, dia punya plug-plug ni semua. Okay, kemudian kena masukkan tali. So ini adalah tali dia. Ni tali Dr. Braid. So ni kita akan masukkan dalam line spooler. Kemudian kita masukkan balik dia punya plug ni semua, spring dia, kemudian dia punya nut. So abang akan tolak sebab dia spring loaded. Bila spring loaded, abang akan tolak dan rasa dia punya kekuatan keluar tali tu, longgar sangat ke, ketat sangat ke. Abang akan ni, abang akan adjust sesedap rasa. Kemudian abang akan kunci abang punya line spooler. So abang kunci dan abang letakkan stopper. Kemudian tarikkan keluar sedikit. Lepas tu apa yang korang kena buat? Biasanya reel abang akan letak dekat rod, tapi korang tak payahlah ambil sepanjang-panjang rod tu, kang menyiksakan pula. So abang akan ikatkan reel tu dekat rod. Tali yang kita keluarkan tadi ni, keluarkan lebih sikit, masukkan dekat ring yang pertama. Okey, ring atas kali ni. Kalau ada 2-3 ring, masuklah 2-3 ring. Kalau tak ada, satu pun okey. Okey, kemudian tarik lebih sikit. Tarik lebih sikit. Okey, ada orang dia akan masuk kat line guide ni, dia terus ikat. Susah. Kalau cara abang pula, abang dah masukkan dekat dalam ring ni. Kemudian apa yang abang akan buat? Abang akan buka side plate dan keluarkan spool dulu.
So masukkan tali ni dekat line guide, keluarkan kad rangka yang dekat sebelah side plate ni. Okey, keluarkan. Ni tujuan dia supaya korang senang ikat dekat spool. Kemudian korang ambil spool yang korang dah keluarkan tadi. Kalau BC lah, kalau spinning lah. Okey. Kemudian korang buat arbor knot. Macam biasa arbor knot tadi macam abang tunjuk. Korang buat satu loop ikatan mati dekat depan ni. Okey, tarik bagi dia ketat. So, korang lilit lah. Macam abang akan suka 2 lilit. 1 2. Kalau korang tak boleh buat sambil berdiri, letak atas meja. Ni abang nak buat video, jadi abang tunjuk sambil berdiri. Sebenarnya risiko sebab kita pakai spool boleh jatuh dan bengkok. Okey, ingat tadi arbor knot ni senang. Ke atas, ke bawah, ke belakang, pusing dan ke depan. So, korang tariklah dia. Dah tarik tu, kemudian korang tarik sampai dia ketat. Pusing. Ni dah ketat dah ni. So, korang nampak tak ikatan tu? Dia ketat. Lari tak? Dia tak lari. Korang tarik macam mana pun, dia tidak lari. Korang tarik, bila dah ketat ni, ada lebihan ni kan, potong sikit. Dah buang lebihan yang banyak tadi, korang tarik balik semula, bagi dia ketat. Ambil balik reel, perlahan-lahan tarik balik, keluar daripada line guide tu. Undurkan dia ke belakang balik. Okey. Kemudian masukkan spool tu. Dah settle ni, kita tutup side plate, lock balik. Kemudian kita ikatkan dekat rod semula. Okey. Kemudian dah masukkan tu, korang tegangkan balik tali ni. Okey. Korang kena mulakan dulu dengan tahan dekat depan ni sambil pegang rod. Okey. Dan korang karau. Make sure drag maksimum, ketat, seketat-ketatnya. Okey, kemudian korang karau lah perlahan-lahan. Karau dulu, bagi sampai tali ni tegang dengan line spooler. So, dia dah tegang. Tapi macam gini terlalu dekat. Kita anjakkan sikit ke belakang, dan yang itu kita pastikan tegak. Dan biasanya kalau macam abang akan buat safety supaya dia lagi ketat, abang akan minta tolong anak abang. Okey, Din, tolong. Okey, so anak abang akan tahan dekat bawah tu. Kita yang akan bagi arahan. Kalau kita rasa longgar, kita suruh dia ketatkan. Kalau kita rasa ketat, kita minta dia longgarkan sikit. Sebab kadang-kadang line spooler tu pun dia tak accurate dia punya ketat ataupun tidak. Okey, ketatkan. Okey, ketat lagi. Ketat sangat, longgar sikit. Kalau tak ada anak tu, yang mana belum ada anak tu, minta lah tolong siapa-siapa, kawan-kawan ke, girlfriend ke, mak ayah ke, kan. Macam abang ada anak pula dah besar, memang jadi inilah assistant. So kita karau semaksimum yang boleh, tapi kena ikut pada spool. Okey, abang tunjuk spool, jangan sampai terlebih. Kalau kita terlebih spooling tali, dia boleh menyebabkan backlash bila kita cast. Okey, jangan over spooling. So kita karau, bagi ngam-ngam, kuat sikit, longgar sikit. Okey, korang kena selalu communicate dengan orang yang bantu korang tu. Sebab korang je yang rasa ketat atau tidak. So macam ni abang pakai reel BFS. So kita kena bufferkan lebih kurang 5% daripada end spool punya diameter tu, supaya nanti dia tak menyebabkan backlash. Bila dah settle, korang potong. So settle dah. Mudah kan? Semudah ABC. So dia tak susah, dia mudah je. Kita boleh buat sendiri kat rumah. Dan kita lebih yakin. Bila kita buat sendiri, kita lebih confident yang kita buat ni betul. So itulah cara yang mudah untuk korang spool tali pada reel mengikut cara Abang Ijam. Tak ada paksaan, korang boleh ikut, ataupun kalau korang ada cara yang lebih senang, lebih mudah untuk korang ikut, korang boleh buat. Tapi yang ni abang share cara macam mana abang spool tali. Okay, ini kalau itu tadi cara mudah untuk korang spool ataupun masukkan tali ke dalam spool reel pancing korang, yang korang boleh buat sendiri dekat rumah, praktikal dan mudah. Pada kawan-kawan yang request video hari tu dengan abang dah tunaikan permintaan korang. Sebarkan. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat pada diri korang,
ataupun pada kawan-kawan ataupun pada siapa-siapa saja yang baru nak mengenali dunia pancing. Kalau korang berminat untuk dapatkan Osmi Silencer The Silent Killer ni, korang boleh dapatkan daripada Shopee Hijams Fishing. Link Shopee abang sertakan dekat ruangan description. Lagi sekali, kepada yang pertama kali sampai dekat channel ni, abang ucapkan selamat datang. Terima kasih sebab korang sudi tengok video ni sampai akhir. Abang jemput korang untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru akan datang. Pada yang dah subscribe, abang ucapkan terima kasih sebab korang sudi support abang, sokong abang daripada awal journey abang sebagai YouTuber ni. Daripada 1 subscriber sampai sekarang dah 5k subscribers. Okay, terima kasih sangat-sangat, abang hargai. Selain daripada YouTube channel ni, korang boleh follow abang dekat IG ataupun Instagram. Dan korang boleh follow ataupun like page abang dekat Facebook. Dan satu lagi, korang boleh follow abang dekat TikTok. Jadi kita jumpa lagi dalam video akan datang. Semoga perkongsian hari ini bermakna untuk korang. Ciao. Assalamualaikum.